Kalau kita faham politik negara kita, kita kena tengok politik negara kita bukan apa yang berlaku dalam esok, semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas, bulan ni, tahun ini, Februari yang lepas. Bukan. Kita kena tengok politik kita dalam tempoh masa sejak 1955. Pilihan raya yang pertama sebelum merdeka, 1955. Sehinggalah apa yang berlaku recently. Dan kita kena tengok politik kita dalam kerangka tersebut, baru kita nampak bahawa perubahan yang kita alami itu adalah satu perubahan yang sangat besar. Tidak pernah dalam sejarah politik Malaysia pembangkang mempunyai kuasa dan suara yang begitu besar. Besarnya suara kita, beza di antara undi kerajaan dan pembangkang sekarang ini adalah 95-107. 95-107, bezanya 12 kerusi je tuan-tuan. 12 undi je. Oh, memanglah esok dia dah majoriti. Tak. Kau tak faham apa yang aku cuba sampaikan. Saya beritahu macam ni. DAP ditubuhkan 1965. PAS ditubuhkan sejak tahun sebelum 1950-an lagi. 45 dah ada di Gunung Semanggul, PAS. Tetapi berdaftar mungkin later. PAS dan DAP sudah ada sekian lama. Dan sebelum itu kita ada parti-parti yang lain yang ada untuk melawan. Sebelum itu Parti Perikatan, kemudian Barisan Nasional. 1973 Barisan Nasional diwujudkan. Daripada momen merdeka sehinggalah ke tahun 2008, sehingga tahun 1999, tidak ada satu gabungan ataupun satu individu parti yang dapat menggugat Barisan Nasional. Tidak ada dalam sejarah. Berjayanya propaganda dan juga kerja yang dibuat oleh Barisan Nasional, sehingga kan tidak ada dalam sejarah politik Malaysia parti pembangkang berjaya hampir nak menumbangkan kerajaan. Hampirlah berlaku adalah 1969. Hampir, itu pun tak berjaya. Sebenarnya itu tak berjaya. Dan 1969 tu darurat itu bukan atas dasar pembangkang nak menang, bukan atas dasar DAP buat riot sebagainya dekat Kuala Lumpur. Itu bukan atas dasar itu. Dia atas dasar lain sebenarnya. Atas dasar politik lain. Itu cerita lain lah saya malah nak cerita hari ini. Saya bagi hint minyak kat Sarawak. Itu saya bagi hint. Untuk ambil minyak dekat Sabah dan Sarawak. Itu saya bagi hint. Tetapi dalam sejarah tidak pernah ada dan tidak ada parti yang boleh menggugat secara individu dalam politik Malaysia, lanskap politik Malaysia, Barisan Nasional, sehinggalah wujudnya satu parti yang dinamakan Parti Keadilan Rakyat. 1999, mula-mula Parti Keadilan Nasional, PKN. 1999, yang Mahathir kata pada masa itu adalah parti nyamuk. Diwujudkan. Dia kata, alah, this is just another party. Masa Mahathir buat statement tu, saya tengok dalam TV. Dia kata bahawa ini adalah another parti nyamuk, dia kata, yang akan die out. Macam parti-parti lain, kita ada Hamim, kita ada Berjasa, kita ada banyak parti-parti yang sebelum itu, yang tumbuh kemudian mati, yang tumbuh kemudian mati, yang tumbuh kemudian mati, yang bertahan 4-5 tahun, lepas tu mati. Yang ada masa tu DAP, yang ada PAS. Dan PAS dan DAP ni, UMNO tahu. Mereka dah main sentimen bangsa, sentimen agama berpuluh tahun. DAP dan PAS tidak akan boleh bersama. Tak akan boleh dia nak duduk. Tak akan boleh dia, mustahil. Ya Allah, macam mana kita kata, dia macam minyak dengan air yang mustahil untuk parti ini boleh duduk bersama, dan dibuktikan sejak tahun 1965. Sejak penubuhan DAP, sehinggalah 1999, tak terfikir di akal PAS dengan DAP ni boleh bergabung dalam satu parti. Pernahlah 1969 ada. Loose coalition tu ada. Tetapi satu gabungan yang boleh meletakkan dua tokoh di bawah satu pentas yang sama, di bawah satu naungan yang sama, tidak boleh berlaku melainkan pada 1999. So, apa beza 1999? Satu parti yang dinamakan Parti Keadilan Nasional yang dipimpin bukan oleh Anwar Ibrahim, tetapi oleh seorang wanita yang tak tahu politik, tak pernah terlibat dengan politik, yang tak erti apa-apa tentang politik, bercakap depan publik pun tak pandai. Nama dia Datuk Seri Wan Azizah. Masa tu Anwar bukan masuk jela, tetapi ditahan lah. Datuk Seri Wan Azizah, seorang wanita yang tak tahu apa-apa. Ada orang kata kudos kepada Anwar. Dia guna nama Anwar. Yes, betul. Credibility Anwar dan sebagainya. Tetapi suka atau tidak, beliau terpaksa, saya ingat lagi, terpaksa terjun ke medan politik untuk nak menyelamatkan negara kita. Dan pada waktu itu,
wujudnya Barisan Alternatif. Barisan Alternatif ini menggabungkan Parti-Perikatan Nasional, kemudian Parti Sosialis tu yang sekarang lepas tu bergabung lah. PKN, kemudian DAP, kemudian PAS. Orang kata, alah mustahil gabungan ini boleh berlaku. Terlalu pelik. Satu ni Parti Sosialis, satu PKN yang kita pun tak tahu arah tujuan dia kecuali Parti Anwar Ibrahim, satu parti ekstrim agama nama PAS, satu parti ekstrim, dia katalah parti ekstrim Cina nama DAP. Mustahil parti-parti ini boleh bersatu. Dia bergabung. Gabungan ini tuan-tuan dan puan-puan 1999 menggugat Mahathir. Sehingga kan pada masa itu di Sarawak, bertandingnya calon Sarawak pada waktu itu, hampir-hampir Taib Mahmud kalah. Lepas tu blackout tuan-tuan dan puan-puan. Blackout, hampir-hampir Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu kalah. Dan beberapa calon yang Sarawak ni orang anggap macam fixed deposit BN, hampir-hampir Ketua Menteri Sarawak kalah. Sampai dia pindah daripada situ ke Mukah. Mukah ni adalah kawasan Parlimen Dun Selamat lah. Kota Semarahan masa itu di Dun Moratuang, pindah ke Moratuang, kata salah saya. Pindah ke Mukah, lari dia Ketua Menteri tu. 1999, gagasan itu kita nampak. Semangat rakyat nak bangkit tu nampak. Sebab apa? Tidak pernah ada satu parti. Yang wujud parti-parti sebelum ni, semuanya bercakap antara dua. Dia main sentimen bangsa atau main sentimen agama. Kecuali gerakan. Gerakan tu lain sikit. Tetapi majoriti parti yang besar, semuanya sama ada parti bangsa atau parti agama atau parti kenegerian macam kat Sarawak. Banyak parti negeri. What happened? Apa yang berlaku? 1999, kita bermula dalam keadaan tak ada apa, tuan-tuan. Parti nyamuk. Duit pun tak ada. Kita ditangkap. Ramai masuk penjara, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai kena tahan ISA. Kalau masuk demo pun memang kena buang kerja, kena tangkap, kena masuk polis, kena follow oleh SB. Itu normal. 19, with all the intimidation, media bukan kita punya. Surat khabar, radio, TV, semua bantai kita. Kita hampir menang. 2004, kita berpecah, kita bergaduh. Masa tu bergaduh. Barisan Alternatif pecah. Kita pun nak membentuk, kita tak berjaya, kita kalah teruk. Even teruk daripada sekarang. Bayangkan, Kelantan tinggal satu kerusi parlimen. Yang tinggal masa tu PKR satu je, Pematang Pauh. Dengan Miri masih ada. Ada beberapa lah. Tak banyak kerusi, tuan-tuan. 2004. Ni saya bawa sorot balik. Ni budak-budak muda nak kena faham sejarah ni. 2004 sebab apa? Masa tu Mahathir letak jawatan 2003. Pak Lah take over. Gagasan Islam Hadari. Ada had, ada hari. Masa tu memang orang nampak Pak Lah ni. Sebab apa? Rakyat Malaysia dah bosan dengan Mahathir. So mereka nak satu kerajaan yang baru. Dan dia harap Pak Lah boleh membawa Malaysia baru. Tapi tak boleh. Sebab Pak Lah ni, saya nak bagi tahu satu benda. Dalam pada saya sempat Mahathir, Pak Lah, Najib dan juga Muhyiddin sekarang ni tolak tepi Pakatan Harapan. Bagi saya, Pak Lah dalam BN dan juga yang bukan PH ni, Pak Lah lah antara Perdana Menteri yang baik. Tetapi dia silap. Dia orang yang baik di kalangan perompak dan penyamun. Perompak dan penyamun tak nak orang baik. Mereka nak perompak dan penyamun juga. Sebab mereka nak ada kepentingan yang dia nak jaga. So Pak Lah dijatuhkan 2004. 2008, tuan-tuan, ingat PKR diwujudkan 1999. Dia lead Barisan Alternatif gagal. Diwujudkan Pakatan Rakyat. 2004 kalah teruk. 2009, 2008 kita menang 5 negeri. Termasuk wilayah 6. Wilayah tak kira lah. Kita menang 5 negeri. Apa kita menang? Kita menang Kedah. Kita menang Kelantan masa tu. Kita menang 1999 kita menang Terengganu, Kelantan okey. Tapi masa tu kita menang Selangor, itu first time. Lepas tu kita menang Perak. Lepas tu kita menang Penang. Lepas tu kita menang Kedah. Lepas tu kita menang Kelantan di bawah Pakatan Rakyat pada waktu itu. Macam mana terfikir satu kerajaan DAP PAS boleh dijaga oleh orang daripada Parti Keadilan Rakyat?
Ada orang kata, alah tak payahlah PKR ni nak jadi abang long. Dia bukan masalah abang long. Rasulullah sendiri sebut dalam hadis, kalau kamu memusafir lebih daripada 3 orang, kena lantik ketua. Dia bukan kita nak jadi ketua. Tetapi natural born leader tu kena ada untuk lead the way. Isu dia, bila kita mula mempersoalkan sekarang ni, oh Anwar Ibrahim tak berjaya membawa majoriti. Saya nak bawa ke cerita tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Daripada 1999, kalau kita tengok 1965 sehinggalah sekarang, 2013 kita menang 5 lagi negeri. Kalah lagi lah, lepas tu jatuh lagi Perak. Kalau jatuh lagi Perak tak apalah. 2008 jatuh lagi. 2013 jatuh lagi. 2018 jatuh lagi. 2008 jatuh, 2009 tak jatuh. 2000 saya tak ingat, one of those, tapi jatuh. But kalau kita faham daripada segi momentum, daripada Parlimen 2004 kita tinggal 1-2 kerusi. Sekarang ini kita ada 95 kerusi pembangkang. Masa tu kita mungkin ada dalam 7-8 kerusi. 8 kerusi kata silap. 2004. 16 years later, 16 tahun kemudian, kita ada 95 kerusi. Sebenarnya 908 kerusi. Tidak pernah di-imagine oleh akal yang sihat. Kalau kita boleh go back in 1990s dulu, kita kata pembangkang boleh dapat lebih daripada 100 kerusi. Kita kata gila, kita kata. Sebab zaman Mahathir semua 2/3 je. Zaman Pak Lah lagi lah habis. Memang lebih 2/3. Tapi 2008, 2013, 2018 kita buktikan kita telah berjaya. Sedikit-sedikit nak pecahkan benda ni. Tuan-tuan, nak pecahkan benda ni dia bukan senang. Kita kena faham institusi Barisan Nasional dan juga golongan-golongan yang mendokong dan menyokong mereka, yang mempunyai dana bilion dan trilion dengan bisnes bilion dan trilion ini sudah bermula semenjak sebelum merdeka. Baca buku The Origin of Malay Nationalism. Baca buku tu. Baru faham. Sebelum merdeka dah ada. Dan kita dipecah dan perintah dengan 3 parti terbesar. Melayu, India dan China. MSC, MCA dan juga UMNO. Kita dipecahkan bangsa supaya kita tidak bersatu. Timbul satu parti. Rentas bangsa. Rentas agama. Rentas negeri. Membimbing dan membawa adik-adik lah. Kira adik lah. Jangan terasa hati aku kata adik pula. PAS dan juga DAP pada masa itu. Lepas tu keluar orang PAS bentuk amanah pada tahun 2016 dengan DAP. Lepas tu bersatu pula nak join, lepas tu khianat. What I'm trying to say is we have gone a long way. A long way baru dalam 21 tahun. 21 tahun ni tuan-tuan bukan tua. It's still young. Tapi Suhardi Anwar tak jadi Perdana Menteri lagi. Sabar. Dan Anwar tak perlu jadi Perdana Menteri untuk rasa bangga mencapai apa yang dia nak capai. Who would have ever thought? Dulu saya ingat cikgu sekolah menengah saya kata. Dia kata apa? Cikgu sekolah menengah saya ni orang Semenanjung, orang Selangor. Cikgu sejarah. Dia kata apa? BN ni, kita letak kerusi pun, kita letak monyet pun, kita letak mangkuk pun bertanding situ, menang dia kalau pakai logo BN. Ni tahun 1992, 93 masa tu. Dia kata, letak apa saja, menang dia. Pada masa itu, orang percaya apa saja. Mahathir songlap 30 bilion. Lim Kit Siang sebut kat dalam parlimen. Lim Kit Siang kena bu. Lim Kit Siang sebut dalam parlimen. Lim Kit Siang kena bu. Oh, inilah dia. Racist Cina. Cuba untuk menjatuhkan orang Melayu yang berjaya. Dia guna sentimen bangsa. Sedangkan duit rakyat. Lim Guan Eng kena tangkap sebab nak membela nasib seorang budak Melayu yang dirogol di bawah umur. But now, look where we are. Kita tak ada majoriti sebagaimana yang majoriti yang disebut. Mungkin lepas ni ada lah. Yang tersimpan tu, yang cerita SD tu lain. Tapi yang nyata sekarang ni kita ada 95 yang mengundi. 8 tak mengundi daripada warisan walaupun mereka berada di Kuala Lumpur dengannya. Langkawi tak mengundi. Jerlun tak mengundi. So ada 10. So kalau 95 campur 10, kita ada 105. Seorang meninggal, 106 warisan. So kalau kita tengok dalam keadaan tersebut, tidak pernah terfikir di akal
bahawa pembangkang akan mempunyai lebih daripada 100 kerusi. Dulu tahun 2008 ke 2013 kita dapat 80 kerusi itu pun dengan undian majoriti pada masa itu lebih daripada 50% pun kita dah bangga. Sekarang ini dengan 100 lebih kerusi kita rasa macam kenapa ni? Apa ni Anwar? Kau tak layak jadi ketua pembangkang. Kau patut letak jawatan. Kita kena bawa haluan sendiri. Bang, pembangkang tidak pernah sampai ke tahap ini tuan. Pembangkang tidak pernah ke tahap sampai lebih 100 kerusi. Tidak pernah ke tahap yang macam mana yang ada sekarang ini. Kau kena sabar. Dan musuh kita, apa kekuatan yang dia ada? Apa kekuatan musuh kita ada sekarang ini, tuan-tuan? Perikatan Nasional menang pilihan raya ke berapa? Pilihan raya lepas, PRU ke-14 pada tahun 2018, ada tak satu parti nama Perikatan Nasional? Ada tak satu parti yang bernama Perikatan Nasional kat situ? Ada tak parti bernama GPS kat situ? GPS wujud lepas PRU ke-14. Tetapi GPS yang memerintah Sarawak. BN dah tak wujud kat Sarawak. PN yang memerintah Malaysia. Mereka ni datang daripada mana? Oh, Agong yang melantik mereka. Agong tidak pernah melantik mereka. Sebab ini bukan negara yang di mana pemerintah tu dilantik oleh Agong macam Brunei. Ini negara itu dilantik oleh rakyat. So Agong jangan bawa Agong dalam permainan ini. Agong hanya melaksanakan tugas baginda untuk memastikan tidak ada lakuna, tidak ada kekosongan, tidak ada gap